Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Okay, kami daripada kumpulan 3 akan mempertahankan berkenaan inovasi dalam PDPC Tata Bahasa Melayu yang kami telah jalankan. Sebelum itu, saya perkenalkan ahli kumpulan saya, Nur Safidin Aridin, Muhammad Alif Hazim Aswadi, Nur Safina binti Zulkarnain, Suni Syuhada binti Zulkifli dan Nur Zahira binti Syarif Hasnan. Baiklah. Pertama sekali, inovasi ialah salah satu kaedah untuk mencari jalan ataupun menghasilkan satu produk baru yang mana melalui proses pengubahsuaian ataupun penambahbaikan yang lebih baik pada sesuatu produk ataupun sesuatu benda yang sudah ada. Seperti kaedah, sistem, adat ataupun lain-lain lah. Dan inovasi di dalam grup kami ini kami memilih iaitu BBM, Bahan Bantu Mengajar. Suatu inovasi dilakukan dalam PDPC Database Bahasa Melayu untuk tajuk kata kerja bagi kumpulan kami melalui Bahan Bantu Mengajar yang kami bina dan diberi nama Papan Nasib. Kenapa inovasi ini dipilih dan mengapa BBM ini dibina? Yang pertama sekali adalah menarik minat belajar dan meningkatkan pemahaman dalam kalangan pelajar sendiri. Hal ini kerana dengan Bahan Bantu Mengajar ini akan meningkatkan lagi minat dan kefahaman pelajar untuk belajar berkenaan bahasa Melayu lah, khususnya tajuk kata kerja dan tata bahasa. Dan sejarah berkenaan Bahan Bantu Mengajar ini ialah kami terinspirasi oleh Kolej Pengajian Islam Johor iaitu masa pada tahun 2018 yang mana kolej ini menggunakan Bahan Bantu Mengajar salah satu strategi untuk menarik minat dan meningkatkan pemahaman pelajar ketika belajar. Dan kami menginovasikan dan menambah baik Bahan Bantu Mengajar itu dengan memberikan penjenamaan semula dan menggunakan bahan-bahan binaan yang lebih baik serta isi pembelajaran yang berkait dengan tajuk kami. Seterusnya, saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya yang lain untuk membentangkan berkenaan langkah-langkah Bahan Bantu Mengajar. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai langkah-langkah BBM kami iaitu bermain papan nasib. Langkah yang pertama adalah mengambil sebiji bola pimpong dan jatuhkan di bahagian atas permukaan papan semasa berada dalam keadaan tegak. Langkah yang kedua, biarkan bola meneruni batang kayu yang tersusun sehingga jatuh di antara 3 kotak golongan kata yang berada di bawah bahagian papan. Langkah yang ketiga pula, apabila bola jatuh di salah satu kotak perkedaan, pelajar perlu mengambil satu kertas ayat yang berada di dalamnya. Langkah yang keempat, pelajar perlu mengenal pasti ayat tersebut dalam jenis golongan kata yang mana secara terperinci. Langkah seterusnya, apabila pelajar dapat memberikan jawapan yang betul, mereka perlu membina satu ayat baharu mengikut jenis golongan kata yang sama seperti sebelumnya untuk meningkatkan pemahaman mereka. Setelah itu, diikuti oleh pelajar yang lain mengikut cara yang sama. Kami akan menunjukkan video demonstrasi langkah bermain papan nasib. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, cikgu. Hari ni kita akan belajar mengenai tajuk tata bahasa Melayu. Jadi cikgu nak kamu semua main permainan papan nasib ni. Mula kamu jatuhkan bola. Dan apabila dia jatuh dekat dalam setiap cawan ni, kamu ambil satu kertas, lalu kamu kena pasti ayat ni tergolong daripada jenis golongan kata apa dan kamu tulis balik ayat daripada golongan kata yang mana dekat sini. Okey, yang pertama cikgu nak Alif untuk jadi pemain yang pertama.
Boleh juga. Jenis kata kerja apa yang Anu dapat? Kita dapat kata kerja bunga awak jual. Dia kata ini kata kerja antitarsif pasif. Betul? Jadi Alif kena bina satu ayat baru dekat sini. Okey, boleh. Cuba naik. Saya dapat kata nama khas. Pelajar seterusnya. Jadi itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai kebaikan permainan nasi ini. Yang pertama ialah pelajar dapat mengenal pasti jenis golongan kata yang berbeza. Seperti yang kita lihat dalam video tadi, bahan bantu belajar tersebut mempunyai ayat yang sudah digolongkan dengan golongan kata yang berbeza. Dengan itu, apabila mereka membaca ayat tersebut, mereka dapat mengkaji dan mengenal pasti dengan kata yang manakah yang didapatkan tersebut tergolong dalam golongan kata berkenaan. Hal ini dapat membantu mereka untuk lebih cepat memahami jenis dan golongan kata yang berbeza-beza. Yang kedua adalah dapat menghasilkan ayat yang lengkap dengan baik dan betul. Kebaikan ini dapat diperoleh apabila pelajar cuba menghasilkan sendiri ayat-ayat baru bagi jenis kata yang dipilih. Semasa bahagian ini, guru menjadi pembimbing dan membetulkan ayat pelajar sekiranya mempunyai kesilapan. Oleh itu, mereka dapat mempelajari cara menulis ayat yang betul dengan lebih tepat. Kebaikan yang terakhir adalah menjadi pemudah caraan untuk proses diskusi. Apabila guru mengajar menggunakan bahan permainan ini, sudah pasti ia dapat menarik minat pelajar untuk kekal fokus dalam kelas kerana bahan mengajar yang digunakan dapat menimbulkan keseruan dan mengelakkan kebosanan kepada mereka. Oleh itu, proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lancar dan berkesan. Itu sahaja dari saya serahkan pertanyaan ini kepada rakan yang lain. Okay, seterusnya kita pergi kepada kelemahan yang ada pada inovasi atau BBM. Antara kelemahan penggunaan bahan inovasi ini ialah permainan BBM ini mengambil masa yang lama dalam sesi pengajaran dan juga pelajaran, iaitu sesi PDP lah. Hal ini dikatakan demikian kerana misalnya di dalam satu kelas terdapat 30 orang pelajar dan waktu PDP hanyalah 1.5 jam ataupun 2 jam sahaja. Dan setiap pelajar perlu mengambil masa yang lama juga untuk menjatuhkan bola sehingga bola itu betul-betul masuk ke dalam cawan soalan. Bagi pelajar yang lemah dalam pelajaran pula, mereka memerlukan masa yang lebih lama untuk menjawab soalan dan juga membina ayat. Jadi situasi ini berkemungkinan menyebabkan semua pelajar sempat ataupun berpeluang untuk mencuba bermain dengan inovasi ini kerana terikat dengan waktu PDP yang sekejap. Kelemahan lain pula ialah guru tidak dapat mengenal pasti penguasaan pelajar secara menyeluruh terhadap topik tata bahasa ini. Kerana jika kita lihat semula kepada cara bermain BBM ini, seorang pelajar hanya memperoleh satu jenis golongan kata sahaja untuk diuji, sama ada golongan kata kerja, kata nama ataupun kata adjektif. Contohnya jika seorang pelajar tersebut menjatuhkan bola ke dalam cawan soalan dan memperoleh soalan berkata nama sahaja,
maka guru-guru tak dapat menilai pemahaman setiap pelajar bagi golongan kata lain pula, seperti kata kerja ataupun kata adjektif yang diperoleh oleh mereka. Dan kelemahan yang terakhir ialah bahan inovasi ini tidak boleh digunakan dalam jangka masa yang panjang. Hal ini boleh disebabkan oleh beberapa punca lah, iaitu inovasi ini tidak terlalu kukuh, menyebabkan ia mudah rosak. Sekiranya guru ataupun pelajar tu tak dapat menggunakan BBM ini secara berhati-hati, ataupun BBM ini terdedah pada cuaca panas atau hujan dalam tempoh masa yang lama. Selain itu, inovasi ini juga tidak dapat digunakan berkali-kali kerana pelajar akan mudah merasa bosan. Lebih-lebih lagi bila mereka dah tahu cara bermain dan juga menggunakan inovasi ini. Jadi, setakat itu sahaja penerangan saya mengenai kelemahan inovasi ini. Seterusnya kita beralih kepada cadangan penambahan. Seterusnya, saya akan teruskan pembentangan ini dengan cadangan atau penambahbaikan. Yang pertama, guru perlu membahagikan tahap penguasaan pelajar terlebih dahulu, iaitu guru mengenal pasti tahap penguasaan pelajar dari pandai, sederhana dan lemah. Dan guru perlu mendahulukan pelajar yang lemah dalam pengaplikasian BBM ini terlebih dahulu berbanding pelajar-pelajar yang lebih menguasai tentang bahasa-bahasa Melayu ini. Seterusnya, guru perlu mengubah cara PDP secara atas talian. Guru yang mahir dalam membuat aplikasi dalam talian perlu membina permainan ini dalam bentuk atas talian lah. Jadi apabila adanya aplikasi BBM ni di atas talian, semua pelajar dapat terlibat dalam proses pembelajaran ni secara serentak. Jadi dia akan menjimatkan masa dan semua pelajar dapat menggunakan BBM itu. Seterusnya, mengadakan refleksi di hujung PDP. Jadi apabila pelajar membuat refleksi di hujung PDP, guru akan dapat mengenal pasti tahap penguasaan pelajar. Dan apabila ada yang pelajar yang kurang mencapai apa yang guru tetapkan, guru akan dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada pelajar tersebut. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Jadi kesimpulan yang dapat dibuat ialah inovasi dalam PDP bahasa Melayu ini adalah penting untuk menarik minat pelajar dan memberikan kefahaman kepada pelajar tersebut sekaligus menjadikan pembelajaran itu efektif. Seterusnya, penghasilan bahan baku mengajar yang dinamakan papan nasib yang dicipta oleh kami ini dapat membantu guru dan pelajar dalam proses pembelajaran. Pelajar dapat memahami dan mengingati tajuk yang dipelajari apabila ada teori dan praktikal. Contohnya, praktikal seperti permainan BBM itu. Dan yang terakhir adalah kelemahan dan cadangan penambahbaikan akan sentiasa ditekankan untuk mempertingkatkan kualiti pembelajaran guru dan pelajar. Sebelum kami mengakhiri pembentangan ini, kami akan menunjukkan hasil kerja yang kami lakukan untuk melaksanakan pembentangan mengajar ini. Jadi itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.